Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan nombor 9, kursus SKP 2101 Kenegaraan Malaysia akan membuat pembentangan berkenaan dengan kajian kami, topik 9 Badan Perundangan Malaysia. Sebelum tu, saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan. Saya Muhammad Syarifuddin bin Syafiri, nombor metrik 204304. Assalamualaikum. Saya Wan Muhammad Hafiz bin Wan Salihuddin, nombor metrik 202590. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman bin Cik Muslim. Nombor metrik saya 203694. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Uzair bin Muhammad Syukri. Bernombor metrik 202457. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Irfan bin Azhar. Nombor metrik 200526. Sebelum kita terus lanjut kepada pembentangan, sebelum tu saya perkenalkan dahulu kajian yang sedang kami lakukan. Selaras dengan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kami, Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa, kami diberi tugasan untuk melakukan kajian untuk menilai tahap pengetahuan umum berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada kami, iaitu Badan Perundangan Malaysia. Dan kami memilih untuk melakukan kajian dalam bentuk Google Form atau survey, dan kami masukkan soalan-soalan fakta berkenaan dengan tajuk Badan Perundangan Malaysia di dalam survey tersebut untuk melihat sama ada pihak orang umum tahu berkenaan dengan tajuk Badan Perundangan Malaysia. Dan kami kecilkan skop responden kami kepada pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia, dan survey telah dijalankan selama seminggu bermula daripada 15 Jun hingga 21 Jun. Di dalam survey Google Form yang kami lakukan, kami sertakan beberapa soalan yang bertanyakan berkenaan dengan latar belakang responden. Jadi antaranya berkenaan dengan umur, bangsa, dan adakah responden pernah mengambil kursus kenegaraan Malaysia. Seterusnya kami juga sertakan 10 soalan fakta berkenaan 9 soalan fakta berkenaan dengan Badan Perundangan Malaysia yang merangkumi tajuk Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seterusnya di hujung survey tersebut kami juga sertakan satu soalan berkenaan dengan isu semasa, iaitu berkenaan dengan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Jadi seramai 31 orang responden telah menjawab survey Google Form tersebut, dan hasil daripada kajian akan diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar saja lagi. Objektif kajian ni adalah dilakukan pertama sekali untuk mengetahui sama ada responden kami, pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia sendiri tahu dan cakna atau tidak berkenaan dengan tajuk ini, iaitu Badan Perundangan Malaysia, dan kami akan kaitkan berkenaan dengan dapatan itu dengan semangat cinta negara. Terusnya kami juga ingin mengenal pasti bahawa pengetahuan dan kesedaran yang sama ada kami dapat peroleh pengetahuan dan kesedaran daripada kaji selidik ini, dan seterusnya daripada kajian ini juga kami ingin mengenal pasti usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang negara Malaysia dan semangat cinta negara. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang lampiran hasil respons. Okey, di sini terdapat 31 responden yang telah menawarkan diri untuk menjawab kaji selidik kami. Dan rata-ratanya kita boleh lihat umurnya di sini. Dan di sini terdapat 61.3% lelaki dan 38.7% responden perempuan. Di sini kita dapat melihat pelbagai bangsa telah membantu kami untuk menjayakan survey ini, dan seramai 80.6% responden pernah mengambil kursus kenegaraan Malaysia SKP 2101, manakala selebihnya 19.4% tidak pernah mengambil kursus ini. Berdasarkan soalan ini, kita akan lihat pada soalan-soalan yang mendapat responden yang paling betul, paling banyak yang betul.
iaitu soalan 4. Okey, berdasarkan soalan 4, siapakah yang boleh dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara? Seramai 24 responden telah menjawab soalan ini dengan betul, iaitu ahli Dewan Negara. Manakala 5% responden, 5 orang responden telah menjawab hakim, 1 responden telah menjawab akauntan dan selebihnya iaitu 1 orang menjawab rakyat biasa. Soalan ini sangat senang kerana ramai responden boleh menjawab soalan ini dengan betul. Okey, kita akan lihat pada soalan yang paling ramai orang salah, iaitu soalan kelima. Soalan ini berupa seperti berikut. Berikut merupakan kriteria keahlian anggota Dewan Negara. Pertama, berumur melebihi 21 tahun. Yang kedua, tidak muflis. Yang ketiga, tiada rekod jenayah. Yang keempat, dipilih oleh rakyat menerusi pilihan raya umum. So, untuk soalan ini, hanya 6.5% iaitu 2 orang responden sahaja menjawab jawapan dengan betul, iaitu 2 dan 3. Manakala 14 responden telah menjawab semua di atas. 5 orang responden telah menjawab 2, 3 dan 4, manakala 10 orang responden menjawab 1, 2 dan 3. Di sini saya melihat ramai responden tertukar dengan jawapan pilihan nombor 1, iaitu berumur melebihi 21 tahun. Ini bukan syarat untuk keahlian anggota Dewan Negara. So, ramai responden telah tertukar dan akhirnya diorang tersalah pilih jawapan. Dan untuk soalan yang terakhir, kami telah menanyakan pendapat tentang isu yang sedang hangat diperdebatkan di negara kita, iaitu isu pemandu mabuk. Di sini kami sediakan 3 jawapan yang paling padu oleh responden kami, iaitu first, wajar. Hal ini kerana kes kemalangan yang melibatkan orang mabuk ini semakin berleluasa dan tidak langkah berjaga-jaga yang diambil. Oleh itu, tindakan kerajaan meningkatkan denda adalah bagi mendidik orang yang mabuk supaya tidak memandu. Yang kedua pula ni, wajar. Nilai duit wajar. Nilai duit boleh diberi, nilai nyawa mana nak cari. Ini juga memberikan peringatan kepada semua masyarakat yang tegar meminum arak agar kesalahan dan undang-undang negara tidak boleh diambil enteng. Jikalau denda ini dikuatkuasakan, maka ada kemungkinan besar kadar jenayah ini dapat dikurangkan. Dan kita lihat pula kepada yang mengatakan tidak wajar. Tidak wajar kerana pada pendapat saya, hukuman tersebut tidak memadai. Denda berupa wang ringgit seharusnya ditingkatkan jumlahnya dan hukuman penjara hendaklah ditukar kepada penjara seumur hidup bagi kes yang melibatkan kematian kerana biarpun hal itu berlaku disebabkan kes mabuk dan seharusnya tidak dianggap disengajakan, namun kes tersebut merupakan suatu kes pembunuhan dan tidak patut diambil secara enteng oleh sistem penggubalan undang-undang. Itu saja hasil kajian survei kami. Okey, jadi saya akan explain tentang pengetahuan maupun kesedaran yang dapat ketika menjalankan tugasan. Next. Okey, sepanjang kami menjalankan tugasan ni, banyak perihal yang positif maupun negatif yang kami dapat sepanjang tugasan ini dijalankan. Jadi kami dapat mengenal pasti sejauh manakah pengetahuan rakyat Malaysia tentang Badan Perundangan Malaysia ini. Berdasarkan survei yang telah dijalankan terhadap 31 orang pelajar UPM yang majoritinya berusia dari 19 hingga 24 tahun ini, majoriti responden telah memberikan jawapan yang sebaik mungkin yang menunjukkan tahap pengetahuan mereka dalam perihal Badan Perundangan Malaysia. Akan tetapi terdapat segelintir responden yang masih kurang mengambil berat tentang Badan Perundangan Malaysia ini. Kita dapat tahu mereka kurang peka ataupun malas ambil tahu dalam masyarakat dalam mengenal tentang Badan Perundangan Malaysia.
kita dapat lihat masyarakat sekarang kurang ambil tahu tentang isu-isu yang berkait dengan Badan Perundangan Malaysia, melainkan dengan isu yang gempa. Kita dapat lihat pada hari ini ramai remaja tertarik dengan isu-isu tentang perundangan Malaysia yang berkait dengan, sebagai contoh, kita dapat tahu tentang pelaksanaan hudud yang pada tahun 2016, Undang-Undang kepada Mangsa dan Waris Tragedi MH370 pada tahun 2016 yang dibarukan sejak 3 tahun lepas. Dan kita dapat tahu isu yang paling ngepas sekali pada hari ini iaitu isu undang-undang terhadap pemandu mabuk yang masih lagi menjadi berita hangat sehingga kini. Seterusnya adalah penggunaan media massa ataupun teknologi moden sekarang telah memudahkan proses pengetahuan masyarakat tentang Badan Perundangan Malaysia secara online. Sebagai contoh, kami sendiri menjalankan tugasan kami dengan melakukan survey secara online. Jadi dengan melakukan survey secara online ini, bukan sahaja masyarakat dapat menjawab soalan tentang Badan Perundangan Malaysia, malah mereka dapat mengambil tahu lagi dengan mencari di laman web seperti Google ataupun laman-laman web lain untuk mengenal pasti jawapan mereka dalam menjawab survey kami. Selain itu, berdasarkan jawapan responden, kami juga dapati bahawa pendapat mereka tentang isu perundangan di Malaysia sangat menarik dan cukup munasabah untuk dijadikan pendapat mereka tentang isu tersebut, walaupun ada yang segelintir menyatakan pendapat mereka dengan tidak serius ataupun secara main-main. Hal ini haruslah dielakkan kerana isu sistem perundangan Malaysia bukanlah perkara yang remeh untuk dilakukan sedemikian rupa, kerana Badan Perundangan Malaysia ini bertanggungjawab dalam memastikan pentadbiran di Malaysia berjalan dengan lancar. Akhir sekali, kami menyedari bahawa pengetahuan tentang sistem perundangan Malaysia seharusnya diterapkan dengan lebih dalam di setiap jiwa masyarakat agar mereka sedar pengorbanan yang dilakukan oleh setiap ahli Parlimen Malaysia dalam memastikan rang undang-undang negara terjamin demi kehidupan rakyat sejagat. Berikut merupakan pengetahuan dan kesedaran yang kami perolehi sepanjang menjalankan tugas kami. Itu sahaja. Seterusnya adalah usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perundangan di negara Malaysia. Antara cara-cara yang boleh dilakukan adalah melakukan lawatan sambil belajar ke Dewan Parlimen. Hal ini kerana supaya murid-murid dapat melihat dan belajar secara langsung dengan mata mereka sendiri bagaimana Parlimen bersidang. Dan ini juga mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka mengenai perundangan yang dilaksanakan di Malaysia melalui penerangan yang akan diberikan kepada mereka ketika berada di bangunan Parlimen secara langsung dan juga secara langsung oleh guru-guru mereka. Selain itu, generasi muda juga boleh meningkatkan pengetahuan mengenai perundangan di Malaysia melalui pembelajaran subjek sejarah. Kenapa subjek sejarah? Kerana subjek sejarah mempunyai topik yang di mana kita mempelajari perundangan. Guru-guru boleh menekankan topik berkenaan ketika mengajar murid supaya mereka dapat memahami dengan cepat dan faham lebih mendalam akan apa itu perundangan di Malaysia. Sebagai contoh, guru-guru boleh melakukan kaedah video animasi, boleh melakukan kaedah wayang untuk ketika menerangkan topik-topik mengenai perundangan kepada murid agar dapat menarik minat mereka untuk memahami perundangan yang dilaksanakan di Malaysia. Di samping itu juga, kerajaan juga boleh menganjurkan pertandingan yang mempunyai unsur-unsur perundangan. Hal ini kerana masyarakat zaman sekarang lebih suka akan pertandingan. Pertandingan di mana mereka juga boleh belajar secara langsung ataupun tidak langsung akan apa itu perundangan yang dilakukan di Malaysia melalui pertandingan yang mereka sertai tersebut. Contohnya, sebagai contoh, kerajaan boleh menganjurkan pertandingan menulis esei, membuat video kreatif, debat dan banyak lagi, dan hendaklah disertai dengan hadiah yang lumayan. Kerana hadiah yang lumayan ini juga akan menarik minat mereka untuk menyertai pertandingan ini dan juga akan menaikkan semangat mereka untuk mempelajari perundangan yang dilaksanakan di Malaysia.
Arif. Arif, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah-langkah mempamerkan semangat cintakan negara. Sebelum saya pergi kepada langkah untuk mempamerkan semangat cintakan negara, saya akan menerangkan sedikit tentang patriotisme, di mana ia merupakan perasaan yang penting dalam usaha mempamerkan semangat cinta kepada negara. Okey, patriotisme ini adalah perasaan kasih sayang dan hormat kepada tanah air. Ia adalah satu perasaan yang mendorong seseorang, individu terus berkhidmat untuk pembangunan negara, memelihara budaya dan warisan. Patriotisme juga adalah dedikasi dan pengorbanan demi mempertahankan negara daripada anasir luar atau dalaman. Oleh itu, kita perlulah mempunyai perasaan patriotisme ini untuk kita menzahirkan rasa cintakan negara. Okey. So kita pergi ke langkah-langkah untuk mempamerkan semangat cintakan negara. Okey, yang pertama, kita perlulah menzahirkan rasa cintakan negara dengan mengibarkan bendera kebanggaan Jalur Gemilang dengan penuh semangat. Okey. Seterusnya, masyarakat yang cintakan negara akan menggunakan kemudahan awam dengan baik dan menjaga kebersihan di tempat awam serta memelihara alam sekitar. Seterusnya, kita perlulah bijak mengurus dan menggunakan hasil dan sumber alam untuk maslahat negara dan orang sekeliling, bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, sebagai negara Islam, kita perlulah mengamalkan apa yang diajarkan dalam Islam, seperti tidak mengambil kekayaan negara secara salah, seperti menipu, menindas serta terbabit dalam rasuah. Akhir sekali, pemimpin haruslah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat dengan sentiasa berkhidmat demi kepentingan negara, bukannya untuk survival politik pribadi. Baik, berikut merupakan hasil daripada kajian yang telah kami lakukan. Kesimpulannya, hasil dapatan daripada kajian ini kami mendapati bahawa pelajar-pelajar di Universiti Putra Malaysia masih lagi tidak mempunyai tahap pengetahuan berkenaan dengan Badan Perundangan Malaysia di tahap yang memuaskan, walaupun rata-rata pelajar responden, lebih daripada 80% responden pernah mengambil kursus kenegaraan Malaysia. Sepatutnya mereka lebih arif dan juga lebih tahu berkenaan dengan Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, kerana kami yakin soalan yang kami ajukan di dalam survey juga merupakan soalan yang tidak terlalu sukar untuk orang umum tahu berkenaan dengannya, lebih-lebih lagi apabila mereka telah mengikuti kursus kenegaraan Malaysia. Dan kami yakin dengan usaha-usaha yang telah kami cadangkan sebentar tadi, bahawa kita mampu untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan umum dan juga tahap cinta akan negara ke arah yang lebih baik sekiranya usaha-usaha dilakukan dengan efektif dan saksama. Jadi berikut demikianlah pembentangan berkenaan dengan kajian kami topik 9 Badan Perundangan Malaysia. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.